Seterusnya, kesan yang ketiga kan? Kesan yang ketiga ialah kehidupan manusia yang bersandarkan kepada keselesaan dan kemewahan, dan kesenangan, yang mencari material, akhirnya melupakan Tuhan dan yang menciptakannya. Oleh kerana manusia dah mewah, dah hidup senang, maka apa lagi dia perlu kepada Tuhan? Dah senang, berapa lagi nak perlu kepada Allah Ta'ala? Kan? Ini kita kata simptom yang biasa. Bila dah senang, kan, lupa Tuhan. Bila dah senang, lupa Tuhan. Sebab kan, rumah, kereta dipercayai boleh membawa kebahagiaan. Benda yang material itu dipercayai boleh membawa kebahagiaan. Sedangkan kita kata bahawa yang ada benda itu tak semestinya bahagia. Kan? Susah dan senang itu adalah persepsi manusia. Walaupun dirasai, tapi lebih banyak kepada persepsi. Betapa banyak orang yang susah, betapa banyak orang yang melakukan aktiviti yang susah, tapi dia bahagia. Main bola senang ke susah? Tambah padang yang berbatu. Berbatu macam di pos Hanif, kan? Batu bukan yang besar tu, kecil besar, kan? Pos tu tapi okey je. Main bola macam Stadium Wembley. Sebab apa? Sebab susah, tapi hati senang, kan? Main bola susah, patah kaki, semua orang senang, suka, kan? Naik motor besar, habis ke duit, banyak ke duit, tapi orang suka, kan? Benda yang susah tak semestinya kadang-kadang benda tu adalah orang tak suka. Sebab kadang orang suka kepada benda susah untuk mencari kebahagiaan, kesenangan, kan? Jadi sebab itu kadang-kadang orang, tapi masalahnya bila manusia bersandarkan kehidupannya kepada kemewahan yang menyebabkan mereka lebih mencari kesenangan, kemewahan, melupakan ketuhanan, dan mereka lebih percaya bahawa kereta, rumah, benda yang bersifat material ini boleh membawa mereka kepada ketenangan dan kebahagiaan. Sedangkan kita kata bahawa tidak semuanya begitu. Kerana ramai orang yang kaya hidupnya tidak bahagia, dan ramai orang yang susah tapi hidupnya tenang dan bahagia. Orang asli hidupnya. Sebab susah ni, semua orang susah. Orang kaya pun susah, orang miskin pun susah. Susah cara orang miskin, susah cara orang kaya. Susah, semua susah. Masalah, semua masalah. Orang anak satu masalah, orang anak dua masalah, orang anak 10 masalah, jangan semacam dia. Okay? Sebab apa? Susah tu benda yang subjektif dan dirasai oleh semua orang. Sebab itu Tuhan berikan kesusahan dan kesenangan itu mengikut orang. Dan susah tu sebab ada pada semua orang. Kan? Orang cakap tak kerja ni, bila tak kerja ni susah lah tak kerja. Ada juga orang tak kerja susah. Dia tak kerja susah, dia kena kerja, kan? Maknanya dia duduk saja-saja tu, kan? Dah pencen duduk saja-saja, kan? Hidupnya tak lama mati meragan. Sebab apa? Sebab tak ada kerja. Dia dulu biasa kerja, sebab dah pencen, tak apa-apa, duduk makan tidur, kan? Setahun dah qalu. Kenapa? Kan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sebab tak ada kerja, kan? Susah dan senang itu satu perkara yang subjektif. Namun manusia memang lebih merasakan bahawa ada je benda boleh bawa senang, tak ada benda susah, kan? Kehidupan materialistik. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa, kan, teknologi dan semua kemewahan itu perkara yang nampak dan dapat dilihat, manakala dosa pahala itu tak nampak. Teknologi memberikan kesan kepada manusia sebab dosa dan pahala itu benda yang tak nampak, kan? Manusia tengok material benda ni membawa kepada kesenangan dan kebahagiaan. Okay? Ini yang menyebabkan tiga kesan teknologi ini menyebabkan manusia berasa akhirnya menyebabkan mengurangkan pergantungan, ataupun dengan kata lain, bila datangnya teknologi, mengurangkan tahap keberagamaan
sekiranya mereka tidak betul memandu akidah mereka dengan betul. Apa itu akidah? Keyakinan kepada ketuhanan, kan, dan persepsi yang betul tentang kehidupan, kan. Bila datang teknologi, mengurangkan keyakinan. Datang teknologi mengurangkan keyakinan. Bila tak yakin, maka dia tak semayang pun susah, nak derma pun susah, nak buat komitmen agama pun susah, sebab tidak yakin. Okay? Dunia moden boleh mengurangkan keyakinan kepada Tuhan kerana manusia lebih cenderung kepada aspek material dan aspek rasional, kan. Jadi apa saya katakan bahawa itu kesan teknologi kepada pemikiran manusia dan kerja orang dakwah lah untuk nak memahamkan perkara ini kepada masyarakat. Jadi oleh kerana teknologi ini semua dirasai oleh semua lapisan masyarakat, maka tanggungjawab dan kerjanya adalah sangat berat, kan. Kalau orang tanya teknologi buruk tak buruk, bukan cara sebut. Teknologi ni elok sekiranya digunakan dengan baik. Teknologi itu tidak elok sekiranya digunakan tidak baik. Biasanya ramai orang jawab sedemikian, kan. Elok ke tak elok teknologi? Teknologi elok sekiranya kita menggunakan yang baik. Teknologi tak elok sekiranya kita menggunakan secara tidak baik. Kalau jawapan itu anda bagi markah 10, saya akan hanya bagi 2 sahaja. Saya tak bercakap dalam konteks menggunakannya. Saya bercakap lebih jauh fundamental daripada itu. Saya cakap tentang apa? Bagaimana dia memberikan kesan pemikiran dan psikologi kepada manusia. Secara mudah orang tak tahu, orang umum yang mungkin tak tahu tentang perkara ni, dia cakap teknologi ni baik sekiranya kita gunakan yang baik. Memang tak betul, kan. Dia akan buruk sekiranya kita gunakan yang buruk. Memang betul. Saya tak nafikan jawapan itu betul, tapi tidak mencukupi. Saya tak cakap tentang soal itu. Kalau begitu tak payah masuk kuliah, semua orang boleh tahu. Guna pisau, kalau bunuh orang elok tak elok? Tak elok. Kalau guna potong buah bagi kat ustaz elok tak elok? Semua orang tahu, kan. Tapi yang lebih penting daripada itu, kesan apa yang saya sebutkan ini, yang lebih fundamental lagi ialah bagaimana dia memberikan kesan secara psikologi dan juga kesan dalaman kepada manusia, sehingga manusia tidak bergantung hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan ini perkara ini dinamakan pemikiran ataupun tauhid semasa. Tauhid semasa. Apa tauhid semasa? Kan? Pemikiran ataupun pembelajaran tauhid yang respon berkenaan dengan pemikiran-pemikiran semasa yang melanggar, kan, umat Islam, yang menyerang umat Islam pada hari ini. Okay. Mungkin kesempatan yang lain kita akan menceritakan tentang keperluan-keperluan untuk pembelajaran tauhid contemporary ataupun tauhid semasa. Ini sebahagian daripada perbincangan asas ke dalam aspek pemikiran tauhid semasa. Okey, ada apa nak tanya? Silakan kalau ada. Maknanya kesan teknologi terhadap psikologi manusia ni negatif tak? Negatif dari sudut akidah. Sebab teknologi itu dirasai, dinikmati. Tuhan hanya tak dapat nak ditengok, kan, tak dapat dilihat, tak dapat dipegang, kan. Kita rasa kehadiran Tuhan pun kadang tak rasa mana. Sebab itu, kan, bila kita sebut perkara baik, orang cakap orang tak percaya kat kita, kan. Secara tak langsung dia akan begitulah. Ini bukan bermakna kita menolak teknologi. Kita tak kata bukan bermakna begitu. Kita kena fahamkan ini kesannya. Bagaimana kita mengelak daripada perkara tersebut. Itu dia punya sudut tindakannya lah. So kita kena faham ini dia punya kesannya. So bagaimana kita mengelak? Bagaimana kita nak lebih yakin perkara itu dengan Tuhan? Kan, bagaimana bila jatuhnya apa benda, lakunya secara teori graviti, kan, jatuh. Mungkin lambat jatuh berbanding dengan sekiranya batu, kan. Kita nampak, ini zahir nampak. Kita yakin bahawa yang buat tu Tuhan. Yang ciptakannya adalah Allah Ta'ala yang menyebabkan benda tu jatuh.
Manusia bila fikir sains, kenapa jatuh? Sebab graviti. Sebab graviti. Kenapa api membakar? Sebab api. Kenapa kita boleh ni padam? Kita boleh padam dan buka? Sebab ada switch. Ada switch. Secara tak langsung benda tu akan berfikir, jadi mentaliti. Dan sebab itulah kita perlukan kepada keyakinan bahawa sesuatu yang diciptakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu keyakinan yang perlu nak ditanamkan dalam setiap orang bila berada dalam dunia sains dan teknologi.